Najib boleh hadir parlimen? Pelik, Pakatan Harapan tolak PRU tapi berkempen seolah-olah PRU esok. Najib mahu ambil tindakan jika tidak dibenar hadir parlimen. Zahid berisyarat pada PAS jika mahu pulihkan mufakat nasional. Mengenai kehadiran Yang Berhormat Pekan, ianya bukan di bawah kuasa saya langsung. Saya tidak mempunyai kuasa untuk membenarkan beliau datang atau tidak datang. Kalau dia hadir, maka dia tidak perlu meminta kebenaran saya untuk masuk ke Dewan. Ya? Tetapi persoalannya sekarang ialah adakah beliau boleh hadir. Najib Razak yang sedang menjalani hukuman penjara masih dibenarkan menghadiri persidangan parlimen, kata Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun. Namun begitu katanya, ini jika dengan kebenaran jabatan penjara. Azhar berkata demikian ketika menjawab soalan Haripah Maidin bertanya sama ada bekas Perdana Menteri yang telah disabitkan kesalahan itu boleh dibawa ke Dewan Rakyat dalam keadaan bergari untuk dilihat oleh semua. Najib sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitannya dalam kes penyelewengan dana SRC International. Dia dibenarkan keluar dari penjara adalah untuk menghadiri kes mahkamah jenayah lain yang dihadapinya dan ketika mendapat rawatan perubatan. Azhar berkata prinsip umum ialah semua ahli parlimen dibenarkan memasuki Dewan Rakyat dan dia tidak mempunyai kuasa untuk menghalang mereka. Tetapi persoalannya sekarang, adakah dia boleh hadir? Itu bukan bidang kuasa saya kerana dia bukan dalam jagaan saya. Dia dalam tahanan jabatan penjara, jadi terpulang kepada mereka untuk melepaskannya daripada tahanan mereka, katanya. Tambahnya, jika jabatan itu membenarkannya keluar dari penjara untuk menghadiri parlimen, jabatan itu boleh menetapkan syarat dan peraturan untuk dipatuhi. Khalid Abdul Samad kemudian menyoal mengapa status Najib sebagai ahli parlimen tidak terbatal susulan sabitan kesalahan. Azhar menjawab hukuman sebagaimana adanya, bukan sebagaimana semestinya dan dia tidak pula sebagaimana ia sepatutnya. Perkara 48 Perlembagaan Persekutuan menetapkan seseorang itu boleh hilang kelayakan sebagai ahli parlimen jika disabitkan kesalahan dan dihukum penjara lebih setahun dan denda lebih RM2,000 walau bagaimanapun jika petisyen untuk pengampunan difailkan dalam tempoh 14 hari dari sabitan dan hukuman atau selepas pelupusan mana-mana rayuan atau prosiding mahkamah berhubung sabitan dan hukuman. Kehilangan kelayakan itu hanya berkuat kuasa apabila petisyen itu dilupuskan di bawah perkara 48/4/C. Najib telah memfailkan pengampunan diraja dalam tempoh 14 hari selepas sabitannya. Khalid berkata usul perlu difailkan untuk meminda undang-undang seperti yang sepatutnya. Azhar berkata ahli parlimen itu bebas berbuat demikian. Pakatan Harapan menolak pilihan raya umum ke-15 diadakan segera, tetapi dalam masa sama giat berkempen seolah-olah PRU akan diadakan esok, kata seorang pemimpin MCA. Ahli Jawatankuasa MCA Pusat Lau Chin Kok berkata, kebanyakan pemimpin Pakatan Harapan menyebarkan propaganda bahawa kerajaan tidak prihatin terhadap kesusahan rakyat kerana mahu mengadakan PRU semasa musim banjir. Malah terdapat juga segelintir pemimpin pembangkang yang mengheret rakyat turun ke jalan raya untuk mengadakan protes juga menggunakan naratif sama. Kononnya kerajaan tidak prihatin dengan keselamatan rakyat. Namun apa yang menghairankan, kebanyakan pemimpin Pakatan Harapan dilihat aktif dengan aktiviti kempen politik seperti jelajah terak ayuh Malaysia dan kempen-kempen politik di media sosial, katanya dalam kenyataan media. Sebelum ini, UMNO yang diketuai presidennya Ahmad Zaid Hamidi mendesak Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob agar segera membubarkan parlimen bagi memberi laluan kepada PRU15 dalam masa terdekat. Malah Ahmad Zahid juga menyatakan kesediaan Barisan Nasional untuk mengharungi banjir ketika berkempen. Cadangan itu menerima kritikan keras daripada pemimpin Pakatan Harapan, termasuk daripada Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli yang melancarkan petisyen bagi membantah PRU diadakan tahun ini. Untuk rekod, PKR kini mengadakan siri ceramah sebagai sebahagian daripada kempen Ayuh Malaysia. Sementara itu, Lau berkata, setiap hari pasti ada laporan mengenai persiapan PRU15 oleh pihak pembangkang, terutamanya perbincangan mengenai agihan kerusi, logo yang akan digunakan, calon Perdana Menteri dan janji-janji dalam manifesto pilihan raya. Jelas di sini bahawa Pakatan Harapan bijak dengan strategi politiknya, iaitu menyalahkan kerajaan yang kononnya tidak menghiraukan kepentingan rakyat. Walaupun parlimen belum dibubarkan, SPR belum tentukan tarikh PRU ke-15 dan dalam masa sama giat berkempen meraih sokongan seolah-olah esok hari buang undi, katanya.
keputusannya. Tambahnya, Pakatan Harapan juga dilihat begitu bersungguh-sungguh untuk menutup memori pengundi susulan kegagalannya selama menjadi kerajaan pada tahun 2018. Walaupun sudah diberikan kepercayaan dan mandat rakyat pada PRU14 lalu, namun Pakatan Harapan gagal memberikan prestasi yang baik kepada rakyat. Malah pemerintahan Pakatan Harapan menjadikan Malaysia melalui zaman gelap selama 22 bulan, ujarnya. Peguam yang mewakili Najib Razak memberi masa sehingga jam 12 tengah hari esok kepada Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin untuk menjawab rayuan supaya ahli parlimen pekan itu dibenarkan hadir ke parlimen. Jika tidak, pasukan peguam bekas Perdana Menteri itu akan memfailkan tindakan undang-undang untuk membolehkan Najib berbuat demikian. Ketua Peguam Bela Najib Muhammad Syafiee Abdullah petang tadi mendedahkan Jabatan Penjara minggu lepas tidak membenarkan permohonan Najib untuk menghadiri persidangan Dewan Rakyat yang disambung semula hari ini. Terdahulu semasa persidangan Dewan Rakyat, Speaker Azhar Harun berkata Najib dibenarkan menghadiri sidang tersebut sekiranya mendapat kebenaran daripada pihak penjara. Semasa sidang media di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, Syafiee mendakwa Ketua Pengarah Penjara yang tidak disebut namanya tidak membenarkan Najib menghadiri Dewan Rakyat atas alasan keselamatan. Peguam itu berkata bahawa isu keselamatan adalah satu alasan pelik kerana parlimen adalah bangunan paling selamat jika dibandingkan dengan kompleks mahkamah tempat Najib dibawa untuk menghadiri kes mahkamahnya yang sedang berjalan. Syafiee berkata pihak penjara tidak membangkitkan isu keselamatan ketika Najib dibawa ke hospital, dipercayai merujuk kepada lawatan ke Hospital Kuala Lumpur sebelum ini dan kemudian ke Hospital Rehabilitasi Ceras. Peguam itu mendakwa dia telah menulis surat kepada Azhar yang mengesahkan Najib masih ahli parlimen pekan berikutan dua rayuan Najib yang sedang berjalan. Permohonan itu adalah kepada panel Mahkamah Persekutuan yang berasingan untuk menyemak sabitan dan hukuman penjara 12 tahun bagi kes rasuah SRC International RM42 juta dan yang kedua ialah di hadapan Lembaga Pengampunan untuk pengampunan diraja dalam kes rasuah itu. Peguam itu berkata bahawa mereka telah menulis surat kepada Hamzah untuk merayu terhadap keputusan pihak berkuasa penjara dan jika mereka tidak mendengar apa-apa atau mendapat jawapan yang tidak menyenangkan daripada Menteri Dalam Negeri sebelum pukul 12 tengah hari esok, maka semakan kehakiman akan difailkan di mahkamah. Syafiee berkata jika semakan kehakiman difailkan, maka ia akan menjadi tindakan undang-undang yang pertama di Malaysia kerana ia boleh membenarkan mana-mana ahli parlimen yang telah disabitkan dan dijatuhkan hukuman tetapi masih mendapat proses wajar lain yang berkaitan untuk terus berkhidmat di kawasannya sebagai wakil rakyat. Peguam itu berkata, ini adalah penting kerana Najib tidak dapat mewakili Parlimen Pekan sewajarnya jika tidak dapat membangkitkan isu di Parlimen, sambil menambah bahawa pembantu politik Najib juga tidak dibenarkan melawatnya di penjara Kajang maupun di kompleks mahkamah. Kami telah memberitahu pihak berkuasa penjara bahawa pembantu politiknya, Najib, harus dibenarkan melawatnya supaya rakyat di kawasannya boleh diberi perkhidmatan. Jika tidak, pengundinya tidak boleh diberi perkhidmatan. Sesekali dia sebagai ahli Parlimen harus dibenarkan diiringi oleh pihak pegawai penjara ke kawasannya untuk mendengar rungutan rakyat di sana dan bercakap dengan pembantu politiknya sama ada terdapat sebarang masalah di kawasan Pekan, kata Syafiee mengenai perkara yang akan dituntut oleh semakan kehakiman yang dicadangkan jika ia difailkan. Syafiee bagaimanapun menegaskan bahawa pada masa ini, perkara yang paling mendesak adalah untuk Najib dibenarkan menghadiri parlimen sambil mencadangkan bahawa pihak berkuasa penjara dan Dewan Rakyat boleh membuat pengaturan untuk memastikan keselamatan semasa tertuduh mengambil bahagian dalam persidangan. Awal hari ini Najib menghadiri pembicaraan rasuah 1MDB berjumlah RM2.28 bilion dan prosiding mahkamah di hadapan Hakim Colin Lawrence Sequeira akan disambung semula pagi esok. Sebarang usaha untuk memulihkan muafakat nasional mestilah berpandukan kepada prinsip dan semangat piagam asal yang telah dimeterai, kata Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi. Katanya UMNO tidak pernah memadamkan agenda penyatuan ummah yang menjadi asas kepada kestabilan politik tanah air. Sebab itulah sejak dari awal UMNO sentiasa menekankan soal keikhlasan dan kejujuran dalam apa jua bentuk permuafakatan. Namun UMNO tidak sesekali dapat menerima mereka yang berterusan melakukan pengkhianatan dan mengambil sikap dengan menjadikan Barisan Nasional sebagai musuh utama mereka. Justru sebarang usaha memulihkan muafakat nasional atau apa jua bentuk permuafakatan dan kerjasama mestilah kembali berpandukan kepada prinsip dan semangat piagam asal sebagaimana yang pernah dimeterai dan disepakati, katanya dalam satu kenyataan. Sebelum ini Malaysia Kini memetik sumber melaporkan pertemuan di antara Abdul Hadi dengan Ahmad Zahid menjadi tempat pemimpin UMNO terbabit menyatakan perasaan UMNO terhadap PAS. Sumber dalaman UMNO menjelaskan pertemuan antara kedua-dua presiden parti itu berlangsung di sebuah restoran di Bangi, Selangor. Menurut
Menurut sumber, antara isu yang dibangkitkan Ahmad Zahid ialah tegurannya terhadap sikap PAS bermain dua kolam dalam langkah politik mereka. Sementara itu, Ahmad Zahid mengesahkan pertemuan pada 17 September lalu berlangsung dengan penuh harmoni, berteraskan semangat muhibah dan persaudaraan sesama Islam. Banyak perkara diperbincangkan termasuklah mengenai agenda penyatuan ummah yang pernah digerakkan bersama satu ketika, katanya. Dalam perkembangan berkaitan bekas Setiausaha Agong UMNO, Anwar Musa menyambut baik kenyataan Ahmad Zahid yang disifatkannya membawa sinar dan harapan baru yang perlu disambut UMNO dan PAS. Roh dan semangat Nota Persefahaman dan Piagam Mufakat Nasional perlu disemarakkan semula di saat perhitungan besar PRU15 kini benar-benar hampir tiba. UMNO dan PAS adalah dua parti teras dan tunjang yang membina negara bangsa. Cita-cita perjuangan kedua-dua parti lahir dari rahim dan kandungan politik yang sama. Permufakatan antara keduanya mampu memperkasa perjuangan dan menyelamatkan watan dan ummah, jelasnya dalam satu hantaran di Facebook. Anwar berkata negara perlu dipulihkan berikutan ekonomi dunia dan geopolitik serantau yang semakin kompleks. Justru katanya negara ini memerlukan sebuah kerajaan yang kuat, politik yang stabil serta saf kepimpinan yang cukup, pengalaman dan kebolehan. Kita bakal berdepan cabaran global yang amat besar mulai 2023, katanya.